Selamat petang dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 22 Jun bersama saya, Daniel Anthony. Yang di-Pertua S. Vigneswaran yang tamat tempoh sebagai Speaker Dewan Negara hari ini menyeru kerajaan pusat agar menarik balik pindaan kontroversi tahun 1993 berkaitan kuasa Raja-Raja Melayu. Menurutnya, Perlembagaan Persekutuan jelas menunjukkan bahawa sebarang pindaan undang-undang perlu mendapatkan persetujuan Raja-Raja Melayu. After looking at the whole scenario of what politics and when the government fell, what is happening now is becoming more religious and more polemic politics, race and religion becoming the center point. I think the best person or the best institution to ensure that to safeguard the people, whether minority or even the majority, will be with a king in parliament. Ketika ditemui di perkarangan Parlimen, Vigneswaran berkata beliau telah mengarahkan satu penyelidikan berhubung pindaan 1993. Katanya lagi, kertas penyelidikan 72 muka surat itu akan diedarkan kepada umum dalam masa yang sesuai. DAP dan Amanah berkata pihak mereka konsisten menyokong pengurusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri. Bagaimanapun, kedua-dua parti tersebut mengulangi mereka percaya dengan senario politik semasa, satu-satunya langkah terbaik adalah membenarkan tempoh peralihan kuasa selama 6 bulan. Ia susulan Presiden PKR Anwar Ibrahim menerusi siaran langsung Facebook semalam menyifatkan bahawa PH tetap kukuh walaupun ada kenyataan menyinggung dan selepas dua gabungan parti itu menyokong Dr. Mahathir Mohamad sebagai calon jawatan tertinggi Kabinet jika PH Plus mengambil alih Putrajaya kembali. Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng dan Presiden Amanah Muhammad Sabu dalam satu kenyataan bersama hari ini menekankan kepentingan gabungan kekuatan dari PKR, Amanah dan DAP dalam PH serta warisan dan kelompok penyokong Dr. Mahathir. Tambah DAP dan Amanah, gabungan PH Plus harus mencari titik persamaan bagi menuntut kembali mandat yang telah diberikan rakyat dalam pilihan raya umum 2018. Jelas kedua-dua parti itu lagi tidak adil bagi melabel mereka sebagai gila kuasa dalam usaha untuk mencari jalan terbaik untuk mengambil alih Putrajaya. Selain itu, DAP dan Amanah juga berkata bahawa PH Plus akan menggerakkan jentera parti untuk mensiapkan diri dengan kemungkinan pilihan raya mengejut dan bekerjasama dengan semua parti politik yang menolak kerajaan Perikatan Nasional. Gabungan parti-parti di Sarawak ataupun GPS tetap kukuh di belakang Perdana Menteri Muhyiddin Yassin ketika spekulasi mengatakan Pakatan Harapan sedang memperhebatkan lobi bagi memancing sokongan. Presiden Parti Rakyat Sarawak ataupun PRS James Masing berkata beliau juga tidak dimaklumkan mengenai lawatan Presiden PKR Anwar Ibrahim ke Sarawak untuk melobi GPS. Sementara itu, Ahli Parlimen PBB Santubong, Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, Ketua Menteri Sarawak, Abang Johari Oping, akan berunding dengan pemimpin GPS sekiranya berita itu betul. Beliau menambah bahawa parti komponen GPS juga dirujuk ketika mereka memutuskan untuk menyokong Muhyiddin. GPS terdiri daripada 4 komponen iaitu PBB, SUPP, PRS dan PDP. Mereka mempunyai 18 MP. DAP dan Amanah mendakwa Anwar telah melakukan usaha terakhir untuk meyakinkan GPS untuk menyokong Pakatan Harapan dan pencalonannya sebagai Perdana Menteri tetapi tidak mendapat sokongan. Oleh itu, Sekutu PH mendesak Anwar untuk mempertimbangkan agar pengerusi bersatu yang dipertikaikan jawatannya Dr. Mahathir Mohamad diangkat sebagai calon Perdana Menteri. Penyokong berpendapat bahawa Mahathir lebih disenangi oleh Blok Sabah Sarawak yang penting untuk membentuk majoriti di Dewan Rakyat. Kerajaan akan membenarkan semua aktiviti riadah kolam renang termasuk di kondominium, hotel, komuniti berpagar dan kolam renang persendirian. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat khas Menteri mengenai pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ataupun PKPP, kata Menteri Kanan Keselamatan Ismail Sabri Yaakob di Putrajaya hari ini. Walau bagaimanapun, prasyarat di setiap lokasi kolam renang ini mestilah menyediakan lifeguard dan pemantau ataupun penyelia bagi memastikan keselamatan pengguna serta jumlah dan masa penggunaan yang terkawal. Jadi mesti ada pengawal. Bukan saja untuk mengawal keselamatan pengguna kolam renang tapi juga untuk memastikan supaya jumlah yang dibenarkan berada di kolam renang berdasarkan
saiz kolam renang itu sendiri. Jadi tak boleh berasak di dalam kolam renang, tetapi dibenarkan dengan jumlah yang sesuai dengan saiz kolam renang tersebut, dan mungkin mereka juga perlu menghadkan masa untuk setiap yang berada di kolam renang tersebut. Sementara itu, kegiatan pawagam, teater dan acara persembahan langsung turut dibenarkan beroperasi semula bermula 1 Julai ini. Kebenaran ini juga bermula pada 1 Julai 2020 dan hanya di kawasan tertutup ataupun di dalam dewan tertutup sahaja. Yang SOP-nya juga mestilah ketat dari segi kawalan kemasukan, dari segi jumlah tidak melebihi daripada 250 individu setiap pertunjukan dan tertakluk juga kepada keluasan dewan tersebut. Kementerian Kesihatan memaklumkan seramai 21 pesakit telah pulih dan dibenarkan pulang hari ini, menjadikan jumlah pesakit pulih seramai 8,177 orang. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah pada sidang akhbarnya berkata terdapat 15 kes baru setakat pukul 12.30 hari ini, menjadikan jumlah kes sebanyak 8,587 kes. Ingin dimaklumkan daripada kes baru yang dilaporkan hari ini, 2 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara di mana mereka adalah warga negara Malaysia. Tiada kes penularan di dalam negara di kalangan warga negara. Kesemua 13 kes penularan di dalam negara adalah di kalangan bukan warga negara. Nampaknya kebolehan YouTuber S. Paftira bukan cuma memasak. Gambarnya yang bergaya seperti model untuk hiasan kulit sebuah majalah mencuri perhatian warga maya. Gambar personaliti YouTube yang terkenal dengan video masakan itu menjadi tular selepas dimuat naik oleh jurusolek Razi Musa. Satu gambar Pavitra memakai persalinan hitam yang dimuat naik ke Instagram telah menerima sebanyak lebih 21,000 tanda suka. Komen-komen orang ramai pula kebanyakannya memuji kecantikan suri rumah 2 anak yang tinggal di Sungai Siput, Perak itu. Sesi itu sebenarnya dijalankan untuk menghasilkan gambar hiasan kulit bagi majalah pepatung. Ketika dihubungi Malaysia Kini, majalah pepatung menjelaskan mereka memilih Pavitra kerana YouTuber itu merupakan simbol perpaduan rakyat Malaysia. Pavitra, 28 tahun, mencuri perhatian rakyat Malaysia sewaktu tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, susulan kemahiran memasak, kefasihannya menggunakan bahasa Melayu serta sifat rendah diri dan sopan santunnya. Bakatnya turut mendapat perhatian Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang menghadiahkannya kelengkapan memasak serta tripod untuk memudahkannya merakam video. Setakat laporan ini ditulis, salurannya di YouTube kini dilanggan oleh lebih 700,000 orang dan video-videonya pula ditonton lebih 28 juta kali. Baiklah, sekian daripada saya, Daniel Anthony, untuk sekilas fakta pada petang ini. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com dan juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.